sepanjang saya bertugas sejak tahun 2002 hingga 2013, saya ada beberapa pengalaman lah semasa di University Hospital. Waktu tu masa saya training houseman dekat situ, ada tu apa, SARS. Masa tahun tu waktu ada wabak SARS kan. Cuma waktu tu saya tengok wabak SARS ni dia berbeza dengan COVID-19 sebab SARS ni dia sangat, bila orang kena dia terus meninggal tau. Jadi macam kalau dah kena tu dia tak sempat lah nak merebak sebab once kita kena, kita terus sakit pergi hospital, lepas tu jangkitan tu dapat dikawal. Kalau macam COVID-19 ni, saya tengok maksudnya ada orang yang mild, very mild, ataupun dia pembawa, dia tak ada apa-apa gejala. Lepas tu dia boleh ke sana ke sini. Dan waktu tu saya tengok yang Malaysia ni kita start bawa masuk waktu betul Raya Cina kan. Waktu Raya Cina, diorang mau balik kampung, semua daripada Wuhan tu habis dah tersebar ke seluruh dunia. Dan saya pun tak tahu kenapa Malaysia waktu tu tak tutup border dengan awal. Sepatutnya kalau kita tutup border kita dah boleh kawal. Sepatutnya lah, tapi yalah, itu orang kata ikhtiar saja kan. Okay. Dan semasa saya berkhidmat di Pejabat Kesihatan Hulu Langat, waktu tu saya memang terlibat dengan kawalan wabak lah. Kerana waktu di sana saya duduk dekat unit kawalan penyakit. Cuma waktu tu saya in charge unit vektor dan HIV AIDS lah. Okay, next. Okey, dalam hari ini saya akan berbincang. Sebenarnya ni akan jadi dua hala tau, sebab saya pun masih belajar tentang makanan-makanan sunnah ni. Selalu Ustaz Rozi lah yang jadi ni, apa-apa saya call Ustaz Rozi. Okey. Saya akan bincangkan kenapa dia sebagai seorang pengamal perubatan moden tetap mengamalkan makanan sunnah. Dan saya akan menceritakan sedikit lah yang untold story ni. That's why saya kata saya tak nak bagi dekat FB live yang tu, sebab ni actually kawan-kawan saya yang bertugas di hospital minta tolong saya sampaikan lah kepada grup-grup saya supaya macam semua orang alert dan tak ambil ringan, tak ambil mudah tentang COVID-19. Saya akan cerita juga sebersikit apa yang kita perlu tahu tentang COVID-19 ini dan apa peranan kita sebagai masyarakat, dan juga saya panggil anda semua sebagai pejuang makanan sunnah. Dan saya harap anda boleh bantu saya dalam menyediakan satu dosage untuk saranan untuk amalan makanan sunnah ni, terutama kepada pesakit yang memang dah confirm positif serta kontak rapat, sebab kadang-kadang dalam satu rumah tu walaupun ada 8-9 orang, tapi kemungkinan 7 orang saja yang positif, 2 lagi negatif. Jadi penting sebenarnya kita nak bantu orang yang negatif tu supaya dia tak dijangkiti, dan orang yang positif tu dia tak progress dia punya simptom. Dan juga apa yang saya faham melalui perbincangan saya dengan Ustaz Rozi, dosage untuk macam habatus sauda ni dia ada dosage untuk rawatan dan juga pencegahan. Okay, next. Okey, kenapa Dr. Noor amalkan makanan sunnah ni? Sebab sebenarnya walaupun saya dengan perubatan moden, tapi sebenarnya masa saya kecil saya dah biasa, keluarga saya macam kalau kami demam ke tak sihat, memang Umi dengan Abah bawa pergi berurut. Jadi dah biasa. Dan dari kecil saya memang lihat Umi saya ambil makan jamu. Jadi saya suka sebenarnya complementary medicine ni, sebab kita belajar perubatan moden pasal kita nak faham kan sistem badan apa semua, tapi bila boleh combinekan ni lagi best lah. Dan kebetulan masa 2014 saya memang ada niat sebab waktu tu dekat Radio Hakim kerap kan dia orang buat produk makanan sunnah, tapi lebih kepada ekstrak lah kot kan. Dia buat satu produk yang ada ekstrak ni, ekstrak tu. Tapi bila saya pergi haji bersama dengan Ustaz Rozi, Ustaz Rozi ajar macam mana cara nak makan minyak zaitun, cuka,
Semua tu lah, jadi dah terbiasa. Dan waktu saya hamil masa puteri bongsu yang 2015, sebab jamu tak boleh makan kan waktu mengandung, jadi saya pun makanlah makan makanan sunnah ni sepanjang tempoh mengandung, bersalin semua. Alhamdulillah hemoglobin saya, kalau sebelum 4 orang sebelum ni just orang kata cukup makan 10 ke 11 gram je, tapi bila makan makanan sunnah ni, walaupun saya tak ada ambil vitamin-vitamin lain, memang hemoglobin saya maintain dekat 14 gram. Syukur Alhamdulillah. Memang happy sangatlah. Dan saya pun tak tahu sebenarnya Allah sebenarnya dah sediakan benda tu untuk saya tau. Macam bila, macam saya 4 orang atas tu bersalin normal. Tapi yang last tu saya kena caesar sebab baby besar. Jadi masa caesar tu sebab baby besar dan air ketuban pun banyak, dan saya pun dah 5 kali mengandung, jadi kan kita punya rahim ni dia macam dah membesar sangat, dah stretch terlalu besar, dia dah jadi tak pandai nak mengecut. Jadi masa dekat OT table, masa buat operation tu, bila baby dah keluar, rahim tu tak nak kecut. Jadi bayangkan hemoglobin saya yang 14 tu turun ke 12, lepas tu turun ke 7 lepas bersalin. Memang saya banyak sangat blood loss waktu tu. So bayangkan kalau saya tak prepare dan Allah tak sediakan saya bertemu dengan makanan-makanan sunnah sebelum saya pregnant. Sebab kadang orang ni cari makanan sunnah, cari suplemen bila dah berusia. Sebenarnya tak, waktu-waktu yang macam umur dia panggil umur yang muda-muda pun kita kena ambil makanan yang seimbang dan makanan-makanan sunnah ni jugalah. Sebabnya kadang-kadang sebab kita ni selalunya makan benda yang tak cukup. Kadang-kadang kekurangan mikronutrien, contoh macam folate kan. Dia kan penting untuk ibu sebelum pregnant, sebenarnya dia kena cukup pengambilan folate ni, kerana kalau kekurangan folate dia boleh menyebabkan spina bifida. Spina bifida tu maksudnya tulang belakang bayi dia tidak fully form, maksudnya tak lengkap. Jadi macam anak buah saya lah, dia bahagian pinggang ke bawah tidak berfungsi sebab dia punya saraf tunjang tu tidak terbentuk sempurna. Sebab tu penting kita kena ambil terutama ibu-ibu yang merancang untuk hamil, macam itulah usia-usia muda ni, bukan tunggu dah berumur baru nak start cari makanan tambahan, suplemen atau makanan sunnah ni. Okay. And then selain daripada makanan sunnah ni, kita dapat rawat penyakit, kita dapat manfaat kesihatan, dan at the same time kalau kita niat untuk mengikuti sunnah, insya-Allah akan dapat pahala. Betul kan Ustaz? Okay. Next. Betul sangat-sangat doktor. Excellent. Okay, yang pasal Anto story ni actually yang sangat kritikal masa 2 minggu lepas lah. Sebab waktu tu memang dekat CAC tu COVID Assessment Center. Saya ada beberapa kawan yang bertugas di CAC, melawati CAC yang sangat busy lah orang kata. CAC Petaling semua, and then ada yang kerja di ICU Putrajaya, Ampang semua. Jadi mereka kata kita waktu tu bukan sahaja ada krisis katil massive ventilator ni, tapi bayangkan ubat sedation ni pun tak cukup. Boleh bayangkan tak, macam orang yang on massive ventilator, mereka ni diberi ubat sedation supaya kita tak melawan. Sebenarnya ditidurkan tu macam tak berapa betul lah sangat term tu sebenarnya. Sebab bila kita intubate, kalau kita tak tidur, paru-paru orang akan fighting tau, sebab kita kan nak bantu dengan mesin pernafasan kan. Jadi memang kita kena tidurkan pesakit supaya macam mesin tu boleh ambil alih kerja untuk bernafas tu. Tapi waktu tu memang sangat kritikal lah, sampai ubat sedation pun tak ada. Jadi apa yang kawan-kawan terpaksa lah, memang dia orang kata setiap hari memang nangis, memang sedih dia kata, sebab pagi-pagi kita kena decide siapa ni yang kita nak panggil untuk masuk dekat ICU. Siapa, bayangkan orang yang katalah katil saja buat contoh, katil hanya ada 10, tapi sebenarnya list nama yang menunggu tu ada 30. Jadi siapa yang kita nak panggil? Waktu tu mereka terpaksalah gunakan untuk dekat Lembah Kelang, mungkin negeri lain tak sekritikal itu,
Mereka tak ada masalah sangat, tapi macam di Lembah Kelang, memang kalau umur dah lebih 40 tahun, obese, maksudnya BMI tu lebih daripada 30 kilogram per meter square. Lepas tu diorang tengok x-ray dada dah memang sangat parah, dah teruk, dah putih-putih, dah penuh, ataupun memang bukan warga negara, memang calon-calon yang ada ni, yang positif COVID memang tidak akan dipanggil untuk masuk ke ICU. Sedih sangat. So bila kawan saya cakap macam tu, saya kata saya kena buat sesuatu lah, kita yang dekat luar ni kena macam bantu saudara, jiran tetangga, kawan-kawan, daripada mungkin situasi sekarang ni dah terlalu ramai, dah maksudnya virus tu dah merata-rata, dah sooner or later, wala'iyazubillah, kita mungkin akan kena juga. Tapi kalau boleh, kalau kena tu biarlah yang sangat orang kata kategori 1 atau 2 yang kita boleh fight lagi, tak perlu sampai ke hospital dan menggunakan alat bantuan pernafasan. Okay, next. Okay. Sebelum kita pergi jauh, saya suka nak bincang tentang fasa jangkitan ni supaya kita tahu macam mana kita nak bantu orang yang kena COVID ni. Okay. Sebenarnya dia bermula dengan droplet. Actually awal-awal dulu pun kalau kita tengok jangkitan ni lebih kepada cecair respiratory ataupun kita panggil droplet. Sama macam SARS waktu tahun 2002 macam tu. Dia orang yang dia jangkiti hanyalah orang yang satu masa duduk dalam flight balik tu kan, hanya 3 meter depan, 3 kursi depan, 3 kursi belakang, kiri kanan 3 macam tu. Tapi untuk COVID ni, bila dah lama-lama kita tengok bila dia dah sampai tak terkawal dan sampai kita pun tak tahu siapa yang kontak positif, jadi mereka mendapati kemungkinan besar virus COVID ni juga boleh boleh menjangkiti melalui aerosol. Jadi bila aerosol ni dia akan terapung di udara lebih lama dan saiz dia pula lebih kecil, jadi dia boleh masuk ke dalam paru-paru lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Okay. Waktu mula-mula kita dijangkiti, selalunya kita tak akan ada gejala, tapi waktu tu virus tu ada dekat lubang dekat bahagian hidung, dekat rongga hidung. Kat situ berlaku replikasi virus, virus load walaupun rendah tapi dia sangat kadar kebolehjangkitan tu sangat tinggi. Jadi itu yang bila dia bersin, dia pegang hidung, dia pegang sana sini tu yang mudah merebak jangkitan. Okey, dah habis tahap tu beberapa hari dia memang tak ada gejala lagi. Bila virus tu dah semakin banyak, dia mula travel daripada hidung tu, dia pergi turun ke tekak. Waktu tu kita dah mulalah rasa sakit tekak, rasa demam, letih, tak sedap badan, mungkin lengur-lengur sebab selalunya tipikal lah virus ni, kita macam kita demam sesama kan, kita akan rasa lengur, sendi, sakit-sakit otot, semua macam tu. Bila dah beberapa hari, badan kita cuba lawan, ada setengah orang yang sampai sini dia okey, dia boleh lawan, mungkin antibody dia kuat, badan dia kuat untuk lawan, tapi ada setengah orang tak mampu lawan. Virus tu dia pergi lagi jauh, dia pergi dekat sel paru-paru, dia menyebabkan keradangan dan kecederaan paru-paru sebab bila dia makan virus tu, lepas tu sel tu akan mati. Bila sel tu mati, virus baru akan keluar. Tu yang menyebabkan acute respiratory distress syndrome. Yang ni selalunya waktu orang kata yang dah parah lah, dah kategori 4-5 yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Okay, next. Okay. Untuk definisi pesakit COVID ni bukan apa, kita bagi dia kategori sebab lebih mudah untuk kita manage kes ni lah. Bagi kategori 1 dan 2, masa awal-awal dulu memang kita semua hantar pergi karantin kan sebab lebih mudah untuk pantau, tapi bila dah kita punya health system dah overwhelmed, dah tak mampu, jadi mereka-mereka yang di kategori 1 dan 2 yang tak bergejala ringan hanya melakukan house quarantine saja. Bagi kategori 4 dan 5 barulah pergi hospital. Itu pun ada satu ketika dekat hospital, dekat kecemasan, kawan saya cakap ada 200 pesakit yang menunggu katil. Sampai ada dekat hospital Tengku Abdul Rahimah kan, sebab dia meninggal dekat koridor kan, tak sempat nak buat apa. So ada satu weekend Dr. Ziti kata, Dr. Maizura kata,
ada anak ni, mak dia dah positif, mak dia memang dah kategori 4-5, dah nazak. Jadi anak-anak ni tak nak hantar pergi hospital sebab tahu memang takkan diberi rawatan ICU kan, sebab mak dah tua apa semua. Jadi anak-anak ni hanya beli portable oksigen duduk rumah, menghadap, sebab anak-anak pun positif juga. So anak-anak je lah menghadap mak dia di rumah sampai meninggal, dah meninggal baru panggil orang KKM untuk datang ambil jenazah untuk uruskan. Sampai tahap macam tu sekali, memang sedih lah. Okay, next. Okay. Sekiranya ada kita punya kawan-kawan, jiran yang kuarantin di rumah, tapi kita kena perhatikan, kita panggil warning sign. Warning sign ni maksudnya kalau batuk tu, gejala tu berlanjutan. Macam batuk tu makin lama makin teruk. Walaupun macam mereka kata kan, mereka nak bangun, nak pergi toilet pun tak larat. Bukan tak larat sebab tak boleh bangun tau. Sebab macam susah nak nafas. Nak berjalan tu pun satu masalah. Kalau dah macam tu, kita tak boleh tunggu lama-lama. Ataupun demam ni, kita tak boleh main rasa tau. Memang kena check, kena dokumen. Selalunya KKM akan call, dia akan kata berapa temperature. Jadi mereka-mereka yang kuarantin di rumah ni kena ada buat satu macam carta lah sendiri. Tulis berapa hari bulan, pukul berapa, ambil bacaan demam berapa. Dan kalau mereka ada kesukaran bernafas, please apa ya? Ada soalan ni. Macam mana Hana nak tengok soalan ni? Tengok sekejap. Nak Mimi bacakan ke doktor? Boleh. Okay, ni daripada Hushairi Rajab. Dia tanya, Doktor, please give advice to those who reluctant to get COVID-19 vaccination. Okay, insyaAllah akan sampai nanti tajuk tu. Okay, jadi kesukaran, kalau ada dah mula susah nak bernafas, ada rasa sakit dada atau tak selesa, sebab COVID ni dia punya gejala dia lebih kurang sama dengan serangan jantung. Yang abang kata yang kongsi apa kan? Kongsi video. Next. Dengan keluar. Next, Mimi, next. Okay, jika kuarantin di rumah, kita ada muntah atau syirik berit lebih pada 3 kali. Yang itu pun wajib pergi hospital, tak boleh tunggu. Okay. Atau kita macam langsung dah tak boleh nak makan, sebab bila makan muntah ataupun tak lalu kan, tak boleh nak telan kan. Sebab satu lagi COVID ni sebab dia buat kita punya deria rasa dan bau tu tak ada. Jadi dia orang cakap memang tak lalu makan lah, kena paksa. Tapi ada hikmahnya juga, kawan saya cakap lah, sebab kawan-kawan saya yang kena COVID ni, diorang ni tak biasa lagi mengamal makanan sunnah. Jadi adalah sangat, orang kata pelik sangat nak telan minyak tu. Tapi dia kata oleh kerana dia tak ada deria rasa dan bau, so dia kata telan tu hentam je lah. So itulah hikmah yang Allah bagi COVID tu, tak ada deria bau dan rasa. Kat situ pula saya tengok. Okay. Lepas tu kalau duduk di rumah kurang buang air kecil, maksudnya kita punya, kalau biasa siang katalah 6 kali 8 kali tapi tinggal 2-3 kali je, tu tak normal. Maksudnya badan kita dah dehydrated, kena pergi hospital juga. Atau kita punya kadar pernafasan, kita nampak dada berombaan turun naik lebih daripada 25 per minit. Maksudnya kita kena time lah, kena tengok jam, dalam 1 minit kita kira berapa kali turun naik nafas tu. Kalau dah lebih sangat laju memang kena pergi hospital. Dan yang kedua penting ada ni, pulse oximeter ni. Semua dah ada ke dekat rumah? Okay, pulse oximeter ni doktor nak cakap, janganlah beli yang RM20 punya. Beli yang ada MDA, dia ada tulis ni dia kena ada chalk nombor pendaftaran MDA. Alamak. Ni. Okay, ni. Banyak formasi yang dah ada. Sebab MDA ni Medical Device Authority, maksudnya mereka dah verified lah, maksudnya oximeter ni boleh digunakan dan boleh check dengan tepat lah. Jadi kalau sepatutnya orang yang normal dekat suhu bilik, kita punya bacaan lebih daripada 95%. Kalau kurang,
kena pergi hospital. Okay. Tapi sebenarnya diri saya sendiri pun saya tak dapat 100% tau. Saya check ni pun saya dapat the highest pun 99. Okay. Okay, next. Okay. Orang yang duduk di rumah, kenapa penting oximeter ni? Sebab saya, Dr. Nur nak share tentang sit stand test. Okay. Hari tu masa Ustaz Burhan kata dia nak test dia okey ke tak okey, dia pergi cuci toilet. Tapi saya kata tu test tu tak standard lah sebab yang ni kita kena ambil bacaan SpO2 ni guna oximeter, kita letak dekat jari, tapi jari ni make sure kita panaskan dulu. Kalau sejuk dia pun akan baca rendah lah. Kita kena rehat, kita check dulu guna SpO2 ni. Sebab kita catat berapa bacaan baseline tu. Katalah kita dapat 90 dapat 100 lah, senang. Lepas tu kita buat test bangun dan duduk dengan tangan kita buat depa ke hadapan ni. Kita bangun, kita set timer dekat phone untuk 1 minit, kita bangun je, bangun duduk beberapa kali pun tak kisah, tak perlu laju ikut kita punya pace lah, kita punya rentak sendiri. Lepas tu dah selesai 1 minit, stop, ambil semula bacaan. Sebab ada setengah orang kalau kita cek waktu rehat, dia punya bacaan cantik je 98, 99, 100. Cuma bila dia kena COVID, kita challenge dia dengan exercise, baru kita nampak ada drop dekat bacaan oksigen tu. Jadi mereka yang bacaan katalah sebelum exercise tadi 100, turun jadi 96, selepas exercise dikira SST positif lah. Jadi kena pergi hospital sebab ramai kes-kes yang doktor kawan saya dekat CAC tu kata tengok dia orang okey boleh bercakap pergi CAC, tapi besok family cakap collapse kat rumah. Tu pentingnya ada oximeter dan mesti beli oximeter yang reliable. Okay, next. Okay, jadi sekarang ni apa pula peranan kita? Sebagai masyarakat, Dr. Nur suggest lah, walaupun saya faham orang dah penat dah duduk kat rumah kan, tapi kes tak turun-turun. Tapi kita tak ada pilihan, apa je pilihan yang kita ada. Kerajaan pun tak boleh dah nak buat PKP sekarang ni, dah macam-macam dah. Dr. Nur pun dah tak tahu dah apa PKPB lah, PKPD, tak apa-apalah PKPK lah kan. Tapi untuk diri kita sendiri, kalau rumah kita ada tempat penyimpanan, maksudnya ada freezer, ada chiller yang besar. Jadi kalau boleh belilah barang runcit tu untuk sekali buat seminggu atau 2 minggu punya stok sekali. Dan kalau keluar isi minyak tu, janganlah isi sikit-sikit. Kalau ada kemudahan kredit kad ke apa, isi je lah sampai penuh. Jadi kita boleh kurangkan kita pergi ke stesen minyak. Dan kalau terpaksa, sebolehnya kalau musim sekarang ni bayar pun bayar online, pakai e-wallet ke, pakai online ke, tak payahlah nak beratur panjang-panjang dekat mesin ATM tu kan, sebab semua kan touch screen kan. So kalau daripada droplet tu semua kita boleh menjangkit juga sebenarnya. Dan polisi zero tetamu kalau boleh, sebab kita kena anggap semua orang yang kita jumpa ni semuanya berisiko. Mungkin agak orang kata keterlaluan lah kalau Dr. Nur kata all fever are COVID until proven otherwise, tapi memang itu kena fikir. Baru ni anak buah saya kena sebab macam itulah, ada budak ni dia kerja kat JB, dia demam, dia anggap demam biasa. So balik tu boleh pula dia pergi rumah anak buah saya, last dia positif. Dah tak pasal-pasal anak buah saya 2 orang tu positif juga. Cuma alhamdulillah lah sebab Dr. Nur bagi cepat hantar madu dengan habatus sauda. Alhamdulillah, walaupun anak buah tu ada asma yang ni, waktu dia kena COVID tu dia kena attack asma juga. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Okay. Dan satu lagi Dr. Nur nak tekankan tentang kawalan kendiri pasca vaksin. Okay. Malaysia memang tak wajibkan lepas vaksin untuk self quarantine, tapi ada negara macam France memang wajib lepas vaksin dia orang kena 14 hari. Rasanya sebab Malaysia tak mampu, kalau nak buat macam itu dia kena bayar kan. Sebab ada orang yang gaji hari, memang susah. Tapi bagi yang mereka yang tak bekerja, yang tak perlu nak keluar, buatlah self quarantine ni. Okey. Macam mana ni, siapa cakap Muhammad Syurang, orang yang tak vaksin memang ancaman pada yang dah vaksin kan. Macam mana tak tahu juga nak kata, susah juga, tak boleh jugalah nak kata macam gitu. Cuma vaksin ni dia macam mana vaksin ni dia tak buat antibody. Sebenarnya dia
macam mana vaksin tu bila masuk dalam badan kita sebenarnya yang kena buat antibody. Dia macam dia ketuk lah, mungkin sistem imun kita tidur kan, bila nampak datang orang baru kan, dia ketuk, oi bangun, ni ada macam tu. So badan kita yang kena lawan benda tu. Kalau vaksin tu itself sebenarnya dia memang tak ni, tapi bila semua orang dah divaksin, sebab vaksin tu memang terbukti dia dapat mengurangkan kadar jangkitan, boleh mengurangkan kematian, mengurangkan kadar kemasukan ke ICU dan juga kemasukan hospital lah. Sebab tu kita nampak sekarang ni bila ramai yang dah vaksin dalam 2 minggu ni, minggu lepas kot dia orang tengok kemasukan ke ICU tu dah berkurangan. Tapi kita tak boleh happy sangat walaupun orang kata nampak dah sinaran di hujung terowong, tapi itu belum secara menyeluruh kerana kes-kes yang meninggal di rumah, broad indeed BID masih banyak. Okay. Next. Okay, macam pematuhan SOP COVID ni, macam hand sanitizer dia ada 2 jenis lah. Sama ada yang dalam bentuk kosmetik yang biasa kita jual dekat luar ni, ataupun yang produk generik yang digunakan di premis-premis kesihatan. Syarat untuk hand sanitizer ni dia mestilah mengandungi minima 60% etanol ataupun etil alkohol, barulah dia efektif. Sebab no point kalau kita guna hand sanitizer tapi tak berkesan. Walau bagaimanapun sabun dan air ni tak boleh replace. Maksudnya kita hanya guna hand sanitizer waktu kita tak jumpa sabun dan air. Tapi kalau kita ada sabun, kemudahan sabun dan air, lebih baik gunakan sabun dan air tersebut. Jadi hari tu saya nak komen sedikit lah. Ada sahabat minta maaf kalau saya cakap benda ni, tapi saya rasa saya kena cakap. Dan betulkan saja kalau saya salah. So, hari tu ada yang mencadangkan menggunakan spray habatus sauda sebagai hand sanitizer. Mungkin pada saya kurang tepat lah, tapi kecuali kalau you all ada data yang menunjukkan buat study, kita pakai habatus sauda di tangan, kita try buat test tengok lepas kita guna tu kita letak dekat petri dish tu kan, tengok ada tak pertumbuhan bakteria ke virus ke dekat tu. Kalau memang nampak dia berkesan, mungkin kita boleh cadangkan. Tapi sebaiknya kalau belum lagi buat study yang lebih lanjut tentang habatus sauda sebagai hand sanitizer, lebih baik kita jangan guna dulu. Baik kita guna hand sanitizer yang betul-betul yang dah di yang di ya Allah. Approve. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu kan, sekarang ni biasa kan yang spray pakai macam gun tu kan, gun sprayer tu kan. Sebenarnya gun sprayer tu dia surface disinfectant. Maksudnya untuk permukaan meja, tombol apa semua, dia tak sesuai untuk badan. Saya tengok kawan-kawan saya pun balik kerja duk spray badan. Dia tak sesuai sebenarnya. Dia untuk permukaan barang, untuk ruang. Okay? Kalau dan waktu saya pergi ambil vaksin pun saya tengok, ya Allah, ada hamba Allah ni. Setiap kerusi yang dia berhenti tu, sebelum dia duduk dia spray. Sebenarnya tindakan spray tu, spray tu memang bagus lah, disinfektan, tapi kita kena faham benda-benda yang droplet, katalah COVID tu sebagai droplet asalnya, bila kita spray dia boleh jadi aerosol. Jadi kalau nak buat kerja-kerja tu, orang yang tukar spray tu kena pakai mask, kena proper. Tak boleh macam tu, tak boleh macam suka-suka kan. Kadang-kadang budak-budak kan suka buat macam pistol. Kita beli barang online, dapat barang, anak-anak happy je. Spray tak pakai mask, tak boleh macam tu. Dan mask pun di tempat-tempat yang sangat ni high risk, better pakai 2 lapis. Dan mask, kalau nak pakai double mask, kita tak boleh pakai yang sama-sama jenis. Maksudnya yang diorang tengok, test yang diorang buat yang efektif adalah dalam pakai surgical mask, lapisan luar baru pakai kain, mask yang kain. Dan lagi bagus kalau ada face shield ataupun goggles lah. Dah pakai mask tu dah betul, tapi pengendalian mask tu pun kena betul. Sebab saya tengoklah yang macam kawan yang positif kan, kita orang sukalah juga buat postmortem, macam mana dia boleh dapat. Bila saya tengok kemungkinan lah, sebab bila kita cek dia punya MySejahtera, dia last keluar 14 Julai.
Yang tu dia pergi Aeon. Mungkin dia pergi Aeon tu dalam setengah jam lah. Lepas tu dia buka mask, duduk dalam kereta je lah. Sebab kami ni anak ramai. So bila mak-mak dapat keluar, macam heaven sangat. Lepas tu beli kopi kan, minum dalam kereta, on aircon semua, buka lagu ke whatever. Masa kita, kawan saya maksudnya tak buang mask tu betul-betul. Dia makan, dia minum makan dalam kereta macam tu lah. Sebab anak ramai balik rumah nanti kan berebut kan, tak cukup, mak tak enjoy. So itu salah satu kemungkinan lah dia dapat macam itu. Dan ada seorang jiran saya pula, dia temankan kawan untuk pergi ke IJN sebab kawan kan susah nak parking lah, ataupun kawan dia tak biasa kot, tak familiar. Dia temankan kawan, dia drive daripada Bukit Mahkota ke IJN. Dalam kereta dia kata dia memang tak pakai mask. Lepas tu dia kata dia tak masuk IJN pun, dia tunggu di tempat parking saja sebab kawan tu dalam pergi setengah jam dia settlekan urusan dia. Bila kawan dia masuk, memang kawan dia pakai hand sanitizer semua. Cuma bila dalam kereta, kawan dia tak buka mask tu tau. Dan kawan jiran saya ni memang tak pakai mask langsung sepanjang dalam kereta. Bila balik dalam 1-2 hari, jiran ni terus demam. Dia terus tak sedar hati. Memang bila tiba-tiba mandi, tak bau sabun. So lepas tu test memang positif lah. Jadi kemungkinan besar dia dapat melalui kawan yang dia tumpangkan kereta tu. Sebab dalam kereta pun dia tak pakai mask kan. Okay, next. Jiran saya pun demam, dia ingat demam biasa, dia siap buat kek lagi. Tengok-tengok Allah. Itulah memang. Betul, that's why saya kata sekarang ni apa-apa demam sebab tengah pandemik kan. Demam je kena fikir COVID dulu, baru yang lain-lain. Okay. Yang spray Dettol tu pun memang sebenarnya untuk permukaan. Dia bukan untuk spray badan. Kalau nak spray badan, nak tangan hand sanitizer, pakai yang memang untuk hand sanitizer. Okey. Untuk macam penjarakan sosial ni, sebenarnya kalau dalam aerosol dah tak, orang kata dah tak Delta variant ni dah tak relevan orang kata. Yang bagusnya kita cuba jauhi tempat sesak dan kalau terpaksa pergi, pakailah yang ekstra sikit. Macam pemakaian sarung tangan ni pun masalah juga sebenarnya. Sebab orang yang pakai sarung tangan macam petugas kesihatan, frontliner, diorang sebab diorang handle body fluid apa semua memanglah kena pakai. Tapi kalau macam kita kerja di kaunter ke apa kan, bila kita pakai sarung tangan, kita tendensi tak buka tau. Dan kita tak buka dan lepas kita pegang satu kan, kita pegang ramai-ramai, banyak-banyak benda lagi. Jadi sebenarnya lebih meningkatkan risiko sebenarnya berbanding kalau kita lepas kita jumpa first customer, contohlah dekat kedai kan, cashier lepas satu customer dia pakai hand sanitizer, better daripada dia pakai glove sebenarnya. Okay, next. Okay. Untuk pengendalian linen dan pakaian ni pun sangat penting sebab Dr. Nur pun nampak sebab ada beberapa orang kawan kan. Okay. Ada kawan yang dia boleh kontrol, hanya suami dan bibi je yang positif tapi dia dan anak-anak dia negatif. Lepas tu saya tanya apa yang dia buat. Dan ada pula kawan yang macam daripada 7 orang positif, last semua orang jadi positif. Apa yang dia buat? Saya nampak kat sini ada satu perkara yang kawan saya buat, dia memang betul-betul menjaga tentang linen ni. Sebab virus COVID ni, mereka kata boleh duduk di luar sehingga 8 ke 12 jam. Jadi pakaian pesakit COVID ni boleh kita bayangkanlah dia melekat dengan virus COVID tu kan. Jadi bila mereka ni dah kuarantin duduk dalam bilik, sepatutnya kalau bilik tu ada bilik air, lebih baik dia rendam dengan sabun atau nak masukkan Dettol sikit pun boleh, tak ada masalah. Yang sebaiknya kalau ada air panas. Kalau tak ada, just tak apa, rendam je dalam sabun setengah jam, dia dah bilas baru hantar keluar bilik untuk dicuci dengan baju pakaian ahli keluarga yang lain. Dan orang yang ambil barang-barang daripada bilik mereka yang kuarantin ni pun kena pakai mask juga, kena pakai mask, pakai glove. Dan sebaiknya kalau kita basuh, kita letak air panas sebab air panas ni at least 80 darjah lah yang diorang cadangkan ni, 80 darjah Celsius pun dah cukup, dah memadai untuk membunuh atau mengurangkan keaktifan virus tu. Okay. Next. Alright. Jadi peranan kita pula sebagai
pejuang lah saya panggil, anda semua pejuang makanan sunnah. Sebab saya pun rasa apa kata, bukan macam nak cakap, sebab ada kawan yang non muslim. Non muslim dia minta kita pula belikan habatus sauda ni untuk dia masa Covid. Dia kata alamak, kita orang muslim pula tak guna tu, mereka yang non muslim pula yang guna tu. And then usaha tu maksudnya satu lagi, macam mana, kita tak boleh macam main jual saja. Kita kena ajar macam kita punya customer macam mana cara penggunaan yang betul lah. Sebab kalau tengok dekat market kan macam-macam, ada yang dalam bentuk kapsul, ada yang titis, spray kan. Jadi kita kena bagi tahu macam mana cara nak gunakan tu. Okay. Next. Next. Lepas tu tentang ivermectin ni, ya Allah, entahlah, tak tahu nak cakap, susah nak kata. Sebabnya ada juga kawan-kawan saya yang doktor juga ambil benda ni. Jadi memang payahlah. Sebenarnya nak ikutkan memang ivermectin ni dah lebih lama daripada dalam pasaran nak dibandingkan dengan vaksin COVID, tapi tak boleh makan ivermectin ni macam makan apa kata profilaksis. Sebab okey, untuk penyakit memang KKM gunakan untuk dia punya ujian klinikal, tapi yang tu hanya untuk berapa hospital je yang terlibat. Kita tak buat besar-besaran pun. Dia bagi pun dekat 500 pesakit COVID yang kategori 2 dan 3 je. Maksudnya dekat hospital yang terkawal macam itulah. Dia tak boleh simply. Sekarang ni saya tengok ramai orang yang ambil sebagai profilaksis. Malah yang paling menyedihkan, dia menggantikan sebab tak nak ambil vaksin, jadi makan ivermectin ni setiap minggu. Itulah masalahnya. Lepas tu kebanyakan dos ivermectin di pasaran dia tinggi sebab selalunya bagi makan kat kuda dengan lembu. Kuda dengan lembu berapa kali berat berbanding dengan manusia. Kan? Jadi itu yang menyebabkan bila manusia makan, dahlah setiap minggu pula dia ambilnya. Jadi boleh menyebabkan kegagalan hati. Okay, next. Okay. Lepas tu alhamdulillah dalam pada Dr. Nur dok mencari kan madu habatus sauda ni, lepas tu terjumpalah satu ujian klinikal ni next Mimi. Okey, ujian klinikal ni dia memang betul-betul dia menggunakan honey, madu dan Nigella sativa ataupun habatus sauda kan. Yang ni dia buat randomized control trial. Ni kalau ikut ranking lah, ranking dalam ujian research kan. Ini kiranya top, yang paling top. Kalau kita dapat result daripada ujian RCT, terpanggil randomized clinical trial RCT ni, InsyaAllah kita boleh guna pakai dia punya ujian keputusan dia orang punya kajian tu. Okay. Kalau macam setakat orang kata cross sectional study ke testimoni lagi lah tak boleh kan. Tapi yang ini kalau dia buat test tu memang result dia tu memang signifikan insyaAllah. Dan kebetulan tim ni dia orang buat dia taklah menafikan perubatan moden tau. Maksudnya dia orang guna pesakit-pesakit yang memang dekat hospital. Mereka ni dan dia bukan buat kat satu center, dia buat beberapa hospital dekat Pakistan. Dia bagi mereka yang COVID moderate dengan severe. Yang maksudnya memang bergejala. Yang bergejala duduk kat hospital, dia orang memang monitor lah. Dia orang tengok berapa hari dia orang duduk hospital, berapa hari ambil masa untuk test dia jadi negatif. Jadi mereka-mereka ni maksudnya pesakit-pesakit tu dia ada dua kumpulan dan mereka-mereka ni diberikan rawatan hospital yang standard. Di samping dia tambahkan dengan madu dan juga habatus sauda. Tapi habatus sauda, madu yang dia bagi tu dia bagi 1 gram per kilogram per day. Agak banyak jugalah tapi dia bancur dengan 250 ml air. Dan habatus sauda yang dia berikan kepada pesakit adalah 80 mg per kilogram per day satu hari. Dan grup lagi satu dia bagi placebo. Placebo ni kira macam ubat yang dia tiru macam bentuk semua sama tapi sebenarnya tak ada apa-apa, dia just kosong, air kosong saja. Sebab kita nak tengok betul-betul ke efek orang yang kita bagi rawatan tu memang ada efek kerana habatus sauda dan madu tu ataupun kerana memang just kata mindset mereka sebab mereka ingat mereka dapat ubat kan. That's why kita dia bandingkan ni. Okey, nak link
research tu nanti saya bagi dekat Mimi ke macam mana ke, Ustaz Burhan ke, nanti boleh share dengan you all. Tapi research ni sebenarnya dia tak publish lagi. Mereka padahal dah stop, dah selesai dah study ni, tapi sebab dia tak menggunakan ubatan kan, biasalah orang putih yang control benda ni kan. Bila kita guna non pharmacological punya treatment, masalah dia orang nak publish. Tapi kita boleh baca dia punya detail clinical trial, memang ada nombor dekat CDC punya tu website. Jadi bila saya baca ni kan, ya Allah, saya kata, ya Allah, hai orang geng-geng sihat ni, dia orang dah ada satu benda yang memang dah cukup power dah. Madu yang daripada bunga habatus sauda kan, tak payah susah-susah lagi. Lepas tu ramailah yang saya tengok bagi feedback, mereka suka sebab dalam spray kan senang bawah lidah. So bila saya berbincang dengan kawan-kawan saya yang kerja pakar bio di ICU pun, dia orang setujulah kalau macam kita nak cadang dekat pesakit-pesakit. So itu yang semalam saya berani buat post dekat FB tu semalam tentang ni, sebab kawan-kawan yang di ICU yang jaga CAC tu pun menyokong lah. Cuma macam yalah, biasalah Malaysia ni kan dengan politiknya tak stabil macam memang mungkin kita tak adalah nak buat skop yang lebih besar, tapi kita cuba educate masyarakat dan orang yang terdekat untuk amalkan madu dan habatus sauda ni, berbanding kalau nak ambil ivermectin tu yang belum tentu ni. Kalau dah dia kata vaksin tu agenda Yahudi, betul ivermectin tu agenda apa pula? Kan? Padahal madu dengan habatus sauda ni dah terang-terang dah memang boleh gunakan sebagai rawatan kan. Yalah, cuma mungkin orang tak tahulah. Tak cakap macam mana kan, sebab yalah benda apa kata, benda yang tak biasa lagi. Okay, next. Okay, jadi sekarang ni saya nak juga you all tolong bagi cadangan macam mana kita nak bantu sahabat-sahabat kita ni dengan menggunakan makanan-makanan sunnah yang ada dalam produk CHT. Macam mana kita nak bantu bagi mereka yang dah confirm ada close contact tapi tak ada gejala lagi. Jadi Dr. Nur cadangkan macam kita divide lah, maksudnya sama ada satu untuk rawatan, satu untuk pencegahan. Jadi kalau untuk rawatan tu adakah cukup kita bagi 1 teaspoon madu tu, Ustaz? Boleh Ustaz komen sikit? Ustaz Rozi ada ke? Siapa ke ayanda tu, ayah ke, ada ke? Sebab saya tak boleh nak tengok siapa yang ada dalam ni. Kak Ida. Ulang doktor punya soalan. Saya punya soalan macam ni. Okey, macam sekarang ni kan, okey, macam pesakit-pesakit kan asalnya macam tadi saya kata awal-awal mungkin kita close contact, kita dah memang confirm dengan kita ada contact dengan positif kan, tapi kita sebenarnya tak ada gejala lagi. Kan? Okay. So apakah makanan sunnah yang ada dalam produk sihat itu yang boleh bantu waktu ketika tu? Dan cara kita nak makan? Bagi akak yang paling utama adalah actually-nya like Dr. Mobin punya research tu, the first thing you need to take is actually BSOP dengan madu. And at the same time, apa dia tadi? minyak habatus sauda, black okay. seed oil premium dengan madu bunga habatus sauda tu. Tapi at the same time, I would like also to suggest the Evo. Because kalau misal kata the person yang positif, they have underlying health issues. The Evo is actually a good fat that will help to actually-nya heal your cells. Sebab kalau ada underlying health issue, selalunya the underlying health issue tu bila dah positif akan flare lagi banyak lah. Okay. Betul tak? Betul. That is my suggestion. So it should be the holistic shifa set. Okay, you panggil holistic shifa set. Okay, yang ni. Okay, kalau saya buat tambahan sikit doktor, kalau kata kita lihat dekat sini, set yang kita panggil ni adalah kita panggil holistic shifa. Okay. Holistic shifa ni maknanya kita ada Evo CHT, kita ada madu habatus sauda dan juga BSOP, black seed oil premium tu. Memang kita letakkan sebagai holistic shifa kita ataupun immune booster. Okay.
Macam mana pula dia punya dos? Okay, kalau yang Sukatan dah dia. positif, kalau yang dah positif kan, kalau tak ada simptom lagi, setakat 2 kali sehari okey lagi. Maksudnya black seed oil premium tu BSOP, kita panggil BSOP je, senang nak nyebutnya. Nak sebut habatus sauda panjang benar kan. Okey, yang itu 3 kali spray, 2 kali bawah lidah kiri kanan, 1 kali kat tekak. Buat 2 kali cukup kalau tak ada simptom lagi lah. Lepas tu madu bunga habatus sauda tu boleh makan 1 sudu teh untuk 2 kali. Dan Evo is extra virgin olive oil ya. That one boleh ambil 2 tablespoon twice a day as well. Okay, yang Evo tu tak perlu nak bancur just makan macam itu telan. No, you don't mix. You actually-nya just take direct masa empty stomach. Okay. Because masalahnya sekarang ni above 30s semua dah ada underlying health issues, tapi a lot of people do not know that they have underlying health issues. That is the problem lah. So in order to safeguard kan daripada jadi fitnah dekat kita punya produk, so kita bagi juga Evo sebagai part of the package lah, which is the holistic Shifa punya package. Okay. Kalau macam bagi yang mereka yang dah start bergejala ni, macam mereka yang dah start demam. Okay, yang itu high dosage. Macam akak dulu memang experience sendiri, kalau demam actually-nya memang I will take high dose Evo. Maksudnya macam kadang-kadang sekali telan tu sampai 4 sudu, 5 sudu sekali telan. Then what I do is that I took a shower, long shower, make sure badan basah semua sekali. Lepas tu I will take the Evo, I will makan something and then I'll go and sleep. That is demam lah. Normally after bangun tu insyaAllah kebah lah. That is Evo. So maksudnya kalau dah ada demam, then you increase your Evo intake. And then depending, kalau misal kata you think you need the BSOP dengan the madu, you increase the dosage as well. So actually-nya masa kita sakit, the product, this is the food product ni food. Dia macam BSOP dia part of penawar juga. Macam madu dia boleh jadi makanan, dia boleh jadi penawar. So actually-nya during kita ada masalah kesihatan, you are allowed to take actually increased dose because your body needs it in terms of nutrition kan. That's how I treat my patients my customers lah. Kaedah sini sorry. Okay. So maksudnya kalau waktu ada ni kita just macam madu tadi, maksudnya kalau 1 teaspoon tu boleh dia can 3 kali lah macam tu instead of dia boleh macam akak selalu bagi kadang-kadang kalau teruk sangat simptom up to 5 times. Sebab madu dia will give madu will give you energy because your body need to fight. Cuma masalahnya macam okey lah, mungkin ni maksudnya masalah terpencil je lah. Cuma macam kawan saya kata bila mereka ni dah start dapat moderate ni, mereka dah mula bagi steroid tau. Steroid actually dalam Evo Sehati banyak tau, beta sitosterol. So you don't need to give people steroid, you just give them the Evo. You will have phytosterol inside Evo. Okay, Evo lah. And the phytosterol inside Evo is 94% Tak apalah yang tak mute tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for interruption. Okay. Untuk makluman yang mulia Dr. Noor, kaedah kita ni adalah ketua tim nutrisi. Dan kaedah punya background untuk makluman doktor adalah biologi, study in Canada dan 30 years doktor dalam lab bersama dengan Nestle. Jadi kita banyak share, banyak kongsi lah, dan kaedah salah seorang daripada think tank kita yang banyak brainstorming dengan kita. Mungkin kaedah boleh share juga dengan doktor beberapa kandungan fitokimia yang ada dalam Evo, dalam BSOP, dalam BSF Black Seed Flower Honey dan juga produk-produk kita yang lain, untuk maksudnya kita blend ilmu dengan doktor
Mudah-mudahan petang ni ada satu cadangan manfaat yang terbaik untuk semua lah, untuk semua Kak, insyaAllah. Terima kasih. Okay. Next Mimi. Oh ni dah adalah, so kita dah cover tadi yang ni tentang dos tadi. So actually sepatutnya bukan dos Habatus Sauda lah, dos apa HS set apa tadi? Allah, apa tadi cakap? Holistic Shifa. Holistic Shifa set. Okay, doktor nak tahu ke dia punya kandungan nutrients inside the products? Ke we deal separately for that? Kita ada separately pun boleh juga, sebabnya nanti saya pun nak check lagi apa, maksudnya nak relatekan lagi kan. Biasa kan kawan-kawan saya pun boleh tahan juga dia punya tembak kan. Saya pun kan sediakanlah saya punya peluru balik. Okay, kalau actuallynya kalau cikgu ada, kalau doktor ada the product already with you, you can have a look at the COA. Inside the COA actuallynya kita dah ada the nutrients punya list. Tapi if you need further explanation, boleh je deal dengan akak, no problem. Mimi boleh bagi nombor telefon akak, then we can talk to each other lah, no problem. Alright, thank you. Alright. Okay, welcome. Okay, next slide, Mimi. Okay, so ni semua kita dah cover lah tadi bila ni Okay, satu lagi saya lihat macam pesakit-pesakit COVID ni, memang hari ke-11 kalau kita test COVID masih lagi positif, tetapi dia dah tidak menjangkiti lagi. Walau macam mana pun, proses keradangan tu berterusan. Sebab tu mereka-mereka ni masih lagi perlu buat rehabilitasi paru-paru. Dan macam ada seorang kawan tu yang duduk ICU beberapa hari tu, sampai sekarang dia punya joint semua masih sakit. Dah macam chikungunya punya pula. Sebab simptom dia memang dia start dengan joint pain. So dia sampai sekarang walaupun dah sebulan masih lagi sakit. So macam mereka-mereka ni, macam mana kita nak bantu? Kita nak bagi set yang macam mana? Okay, kalau joints tu actuallynya dalam kita punya madu Habatus Sauda, we have a lot of proline. Proline is amino acids that is actually helping with your connective tissues and all your joints. So increase the dosage of the madu bunga Habatus Sauda. Okay, and then at the same time also your Evo. Sebab Evo tu the beta sitosterol tu is actually steroid is part of painkiller juga kan. So you can use those two lah. Okay. So macam mereka untuk yang macam kontak rapat tu kita mesti bagi untuk holistic Shifa set juga. Okay, macam untuk orang yang pasca vaksin pun boleh macam tu sekali kan, sebab sebenarnya masa lepas kita ambil vaksin, badan kita punya antibody tengah nak build up tu dia macam rendah sikit tau. That's why ada negara memang wajibkan kuarantinkan diri tu 14 hari. Okay, kalau macam akak memang ada regimen untuk tips pemakanan kita punya holistic Shifa sebelum ambil vaksin dan selepas ambil vaksin. Memang ada regimen, memang akak buat guideline untuk para pelanggan akak. Nanti boleh kongsi lah dengan saya. Boleh, insyaAllah. Boleh. Tak ada benda tu. Okay, boleh. Macam lagi ibu hamil pula ni ada apa? Ada tak certain ni yang kita boleh bantu macam bayi dan kanak-kanak, sebab apa yang saya faham bayi dan kanak-kanak berumur kurang pada 2 tahun tu kan tak digalakkan direct ambil yang Habatus Sauda tu kan? Bagi akak actuallynya untuk bayi memang tak digalakkan, tapi under the circumstances doktor kena ingat bila kita sakit we need the product. So we just bagi tapi tak adalah dosage sampai 3 kali spray. Maybe the babies macam tu kita bagi one time spray macam tu. Lepas tu tengok monitor dia punya progress dia. Tapi kita tak usah bagi kerap. Mungkin macam baby kita bagi once a day, kita tengok macam mana. Lepas tu kalau by the evening tu nampak ada positive reaction apa semua tu, kita boleh bagi a second spray macam tu. So we actuallynya each individual, the body is reacting differently to the product because macam akak cakap is the underlying health issues yang dah ada dekat dalam tubuh badan kita tu yang actuallynya also reacting to the product. Faham. Okay, that's how we did. So sebab tu pasal tu kalau macam akak, the suggestion is just a suggestion, but I still give the choice to the person, to the customer untuk decide depending on how they feel. Kalau dia rasa dia perlu lebih, go ahead take it, but you need to make sure that you take a lot of water.
That's one thing for sure lah, because without water macam mana nak flush out kan? Betul. Ha. Lepas tu kalau macam yang ibu hamil ni dia orang ada certain restriction ke untuk first trimester, second trimester, third trimester? Okay. Kalau misal kata ibu hamil, kalau misal kata the first trimester dia tak biasa ambil BSOP, the habatus sauda, maybe try sikit-sikit macam bayi. One time spray. Sebab kita dalam, again, the badan kita ada orang yang rahim dia tahan panas, ada yang rahim dia tak tahan panas. So kita tak nak jadikan kita punya produk tu sebagai sebab dia keguguran ke apa benda. So kalau untuk first trimester lah, tapi kalau dia dah masuk second trimester, actually-nya no problem. And kalau misal kata dia dah amalkan BSOP daripada awal, no problem, can proceed je. Ni untuk orang yang baru mula lah. Yes. Okay. Apa tu, maksudnya kalau second trimester dan third trimester tu sama je lah, kita bagi holistic Shifa set tu je lah. Yes. Okay. Apa-apa pun the holistic Shifa is the set to go lah. Tapi kalau misal kata dia ada masalah jantung, kita tambah dengan jus delima, macam tu lah. Tu ada dia punya tambahan-tambahan lah. Lepas tu kalau misal kata dia ada cancer, kita tambah teh daun zaitun. Benda-benda macam tu lah. So kita nak masa tu maksudnya kita nak kena tahu profil pelanggan. Lepas tu bila ejen-ejen sihat bertanya dengan akak, apa benda akak minta profil tu. Kalau misal kata tak dibagi profil tu, susah akak nak menjawab. Sebab kita kena tahu background pesakit kan. Betul-betul faham. Okay, saya pun setuju dengan siapa ni, Encik ke Puan Rosie Zulkiflin. Dia kata memang ramai menderita long COVID. InsyaAllah dengan holistic Shifa tubuh akan kembali sihat. Okay. Dan kesan jangka panjang, saya pun setuju sebab dia, siapa cakap ni, Siti Suhaili kata makan madu pun ada cara dan tengok sakit, bukan main bantai makan je. Okay. Kalau macam Puan Aida, bagi makan madu macam direct ke bancur dengan air? Macam saya sebab tak ada apa masalah, saya actually-nya makan direct je. Tapi kalau orang ada diabetic, not encouraged to ambil direct, you have to mix it with water. And orang kalau ada diabetic, you cannot take up to 5 times a day. Maximum 2 times sahaja. Because dalam kita punya madu is high content of glucose. Nanti kita tak nak jadi fitnah dekat kita punya produk, makan madu nanti jadi diabetic. Tapi sebenarnya macam my customer, macam akak punya customer personally, ada 3-4 orang dah yang bagi feedback. Dia ada tinggi diabetik dalam belas-belas, tapi dia makan madu, dia kata diabetik dia turun jadi 6-7. So it depends to the body juga. Kita just berhati-hati je lah bila kita nak propose kan. Okay. Lepas tu saya nak tanya sebab dalam study yang dekat Pakistan tu, dia kan bagi madu tu 1 gram per kg per day tau. So kalau macam punya madu tu 1 teaspoon tu, 1 teaspoon kita tu lebih kurang berapa gram ya? 1 teaspoon is about 5 ml. 5 ml probably about 5 gram lah kot. Kalau equivalent dia punya SG lah. Lebih kurang lah. Apa tu So kalau macam yang BSOP tu, diorang guna 80 mg per kg per day. So kalau kita punya tu satu spray BSOP tu lebih kurang berapa? It's about 1 ml. 1 ml. 1 ml lebih kurang berapa miligram dia tu? About 1 gram lah macam tu. About 1 gram okay. More or less lah sebab dia ada dia punya, kita kena consider dia punya specific gravity and conversion tu kan. Selalu akak pakai mil je sebab mudah sikit untuk orang faham. Betul. Saya compare dengan yang study yang kat Pakistan tu sebab dia maksudnya mereka menggunakan higher dosage lah untuk mungkin pesakit. Sebab dia actually-nya dia apa tu pesakit yang memang dah kira dah teruk kan. Akak ada study, akak tengok video tu Dr. Mobin site tu. Dia ada dia punya video dekat YouTube. Boleh masing-masing. Actually-nya akak dah share dengan grup-grup ejen pun. Tapi tak tahulah dia orang perasan ke tidak. Ya Puan Fauzian, memang per kg tu refer pada berat badan pesakit sebab selalunya kalau kita nak buat study ataupun nak bagi kita kena memang ikut berat badan. Kita tak hentam semua sama macam 2 tablespoon tak boleh. Dia memang kita kira. Tu kalau betul-betul lah nak very accurate kan. Itu yang saya tanya dengan Puan Aida tadi, kita punya madu tu kalau 1 tablespoon tu yang tablespoon
Teaspoon. Teaspoon. Satu teaspoon lah. Sebab kita guna teaspoon lah. So teaspoon lah 5 ml. Kalau tablespoon lebih kurang 10 to 15 ml. Correct. Hmm. Ya, betul. Madu bunga habatus sauda potent enough. Kita tak perlu ambil 1 tablespoon. Betul. Saya pun setuju. Saya pun setuju benda tu. Sebab mungkin yang dia gunakan untuk study tu ialah tak mampulah mereka kan, siapa yang bagi bajet dia orang nak buat study tu pun. So dia tak boleh lah nak menggunakan madu yang power sangat kan. Dia gunalah, maksudnya dia nak orang boleh guna benda yang over the counter boleh beli, senang dapat, senang makan. So dia boleh prevent kes yang teruk sampai kena masuk hospital kan, kalau semua orang dah boleh mengamalkan makanan-makanan yang baik tu. Okay, next. Assalamualaikum, Dr. Alhamdulillah kesimpulannya. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Kongsi. Sebab saya ni dah menjaga orang yang COVID dalam rumah, yang mula-mula keadaan sangat dah mula penuh dulu. Saya jaga wife saya yang memang positif dan ada juga asma. Dia memang ambil nap lah. Okey, dia punya macam sebelum ni memang saya ada amalkan memang holistik syifa ni lah atas sebelum ni daripada amalan Ustaz Rozi pun ada advice bagaimana nak ni pun semualah. Tapi alhamdulillah bila dah berlaku ni, wife saya kena, dia dapat daripada office dia dalam 3 hari yang tu dia dah kena attack macam doktor cerita tadilah. Dia punya sakit sendi semua sampai malam tu dia dah sesak. Tapi kita masa tu saya pun tak rasa, sebab kita tak tahu kan, sebab dia dalam polis punya team, kita tak tahu sama dia pun, sebab sebelum ni kalau dia demam pun memang yang demam ni memang lain sikit, cuma dia kalau yang asma tu memang ya itu kita tahulah dia akan ambil apa semua kan. Jadi malam tu berlaku, memang saya ada bantu dia urut apa semua badan, kalau ikutnya kontak memang bukan close lagi lah. Dan memang sekali dia apa semua kan. Lepas tu sebab saya memang sebelum tu memang amal, dalam masa sama rumah pun kadang dia ambil, kadang tak ambil lah. Tapi bila dia kena malam tu dia dah sesak, dia dah mula sesak. Then saya dah malam tu pun saya dah ready. Saya dah ready holistik syifa ni, combination tadi tu lah 3 tu memang saya dah bagi dekat dia. Masuk hari kedua tu, esok tu demam dia dah mula reda. And then masuk hari ketiga tu dia dah slow. Hari keempat dia start pula dengan tak ada bau dengan rasa. Okay. And then dalam tempoh lepas dalam 4 hari pula, lepas tu dia ada rasa balik. Dah datang balik, bukannya kalau tengok pada KKM pun dia punya ni dalam 7 hari datang sikit kan. Tapi dia alhamdulillah, dia direct datang lebih kurang 5 hari tu memang dia datang semua balik. Dalam seminggu lebih dia datang semua balik. Tapi masa yang saya bagi dia tu memang saya akan continue lah. Mungkin dan masa yang sama ni anak-anak saya pun memang saya bagi sebelum kita tahu dapat result dia tu. Bila dah tahu dapat result dan dia kata dia dah disahkan positif. Dan kami pula dalam rumah saya ada 4 orang termasuk saya dengan anak-anak apa semua disarankan untuk buat test di Semenyih. Bila dalam 2 hari lepas pada tu kot, alhamdulillah result saya dan anak-anak semua ni adalah negatif. Kalau ikut pada dia punya kita kata simptom tu, memang simptom tu dah dekat dengan saya dah pun. Sebabnya masa dia dalam keadaan dia demam yang teruk tu memang saya uruskan dia A sampai Z. Tapi masa dia mula demam tu memang saya dah sediakan dah malam pagi dan then petang memang saya dos tu memang akan lebih jugalah untuk combination tadi tu holistik tu kan. Bila dah bagi tapi alhamdulillah and then dia compare dengan bos-bos dia dekat office yang mana polis masa tu banyak kes polis. Yang big boss dia banyak yang kena and then dia orang compare pun banyak yang macam dah ada long covid. So dia kata bila dah test tu kadang-kadang dia punya pernafasan dia orang tu kadang tak boleh nak habis sebab dia paru-paru kan. Tapi my wife dalam selang berapa kot dekat office tu blackout. So pagi petang tu dia turun tangga daripada 18 floor sampai lobby. Alhamdulillah dia tak ada semput, tak ada apa balik pun. Ya betul.
Sebab dia memang continue daripada situ, memang saya akan bagi dia hari-hari. Sebabnya saya tahu memang masa tu kita refer juga dengan doktor sebab kita takut long COVID nanti tu. Sebab bila dia ada compare dengan dia punya yang lain tu dalam grup yang positif tu, memang dia orang pun memang kata akan ada masalah tu. Tapi alhamdulillah bila sampai sekarang pun saya ingat daripada dia start COVID sampai sekarang memang dia dah tak ambil nap tu sekarang. Alhamdulillah. Dan kita pun memang kalau ikutnya memang hari-hari dah masuk office. Start pada yang baru ni kita orang memang akan ada ke office. Alhamdulillah. Yang mana pun bila saya continue pun yang kita dengan ada kontak-kontak ni pun tak ada. Itu satu. Bila tu yang anak-anak pun alhamdulillah. Bila tengok result pun masing-masing pun tanya juga macam mana kau boleh duduk satu rumah sebab masa tu kita KKM pun mula dah start dia punya dah banyak. So dia starting baru tu dia dah minta kuarantin kat rumah. Kan sebab dia pun tak sempat nak tengok. Alhamdulillah kita pun bagi apa semua dan anak-anak pun semua okey. Dah dapat result tu kan. Tapi saya tengok bila macam yang Kak Ida cakap tadi betul. Bila combination tu saya nampak kalau kata stage ni memang banyak-banyak membantu. Sebab satu dari segi immune body dan macam saya sendiri pun memang start daripada saya ingat mula-mula starting tahun lepas kot kita kena lockdown. Mula lockdown tu saya dah kena dah. Kluster tabligh sebab ada orang datang kat office and then saya kena quarantine. Dan saya minta advice juga daripada ustaz dan ustaz bagi benda-benda yang sama. Alhamdulillah dah tiga kali test yang kira yang teruk pun mana saya dah 3 kali close. Termasuk Siva Gangga, bapa saya sendiri. Lepas tu yang baru ni ada dengan yang office 3-4 orang tapi alhamdulillah yang mana dekat diri saya ni alhamdulillah semua saya buat semua negatif. Negatif bukan buat private tau, negatif KKM. Faham. So saya tengok pada sini macam Kak Ida cakap ni betul. Kalau penggunaan 3 tadi tu ada setengah tu mungkin ada ni lah. Yalah ada habatus sauda saja tapi bila yang berlaku ni saya tak nampak sebab yang masa wife saya kena tu bos dia dah kemaib, anak dia dekat hospital Sungai Buloh. So, wife saya dia di 3 orang dalam bilik masa discussion tu. So yang tak kena yang wife saya ni alhamdulillah kita kat rumah saja. Itu jasa pengkongsian daripada saya lah. Betul. Saya setuju. Dan saya perasan habatus sauda yang sihatin ni memang sangat cepat kembalikan diri rasa. Sebab kebetulan waktu tu saya tak kenal lagi dengan habatus sauda sihatin ni. Saya tak kenal lagi tau. Lepas tu kebetulan kawan dia tak best. Siapa lah yang tak mute tu? Cuba mute sikit. Lepas tu kawan tu dia bagi dekat adik dia. Guna habatus sauda sihatin dan tu dia punya diri rasa dapat balik terus muntah dia sebab dia orang ni tak biasa kan makan minyak ni. So memang sangat power. So bila saya test dekat anak buah baru ni memang macam you cakap lah macam magic orang lain sampai berapa hari fasa baru balik dapat diri rasa diri baru bau kan sampai cium cengkeh lah macam-macam benda lah wap cengkeh lah apa segala benda. Tapi actually bila letak habatus sauda je bawah lidah tu, spray bawah lidah tu dah cukup dah. Dengan cepat dia boleh kembalikan deri rasa tu, dia boleh rangsang balik semula taste bud, bau-bau tu semua. Dengan segera sebenarnya. Okey, doktor, kita punya BSOP kita, minyak habatus sauda kita ada 22.32 milligram of thymoquinone inside. Oh, okay. Just to let you know. Pasal tu thymoquinone is the bahan aktif yang actuallynya very potent inside BSOP yang membantu banyak-banyak sangat-sangat. Okay. So yang lain tu kita tak boleh nak komen sebab kita tak tahu dia punya PQ content kan. Okay. So macam baru ni pun yang Jabatan Quran dan Sunnah USIM mereka buatlah dia menelitilah hadis-hadis Rasulullah sebab masa tu orang kata macam just amalkan makanan sunnah saja kita boleh tolak yang vaksin apa semua kan, tapi so mereka buat kesimpulan maksudnya kita ni masih digalakkan berikhtiar lagi menggunakan makanan-makanan sunnah mengikut kadar dan cara tertentu dan dan even study yang saya kata kat Pakistan tu pun dia tak menolak yang perubatan moden, maksudnya selari lah, complement each other macam itu. So pada saya tu lebih harmoni lah. Lebih harmoni.
Tadi apa? Siapa ada soal pasal vaksin kat mana? Apa soalan dia tadi? Okay, pakai ni. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum Ya, doktor. Doktor nak tanya berkenaan efek bagi Ya, tak dengar. Siapa tu? Ya, saya tak dengar soalan tu. Okey. Ya. Ya, dia tak dapat kot, mungkin dia tak dapat line. Okey, maaf sangat. Fauzian kata boleh repeat balik ke measurement. Oh, yang measurement tu kalau Puan Fauzian, kalau madu dia guna 1 gram per kilogram per day. Maksudnya dia boleh divide lah. By day. By 24 hours maksudnya kita boleh divide. Kalau tu 2 kali 1 hari ke 3 kali ke, macam itulah. Maksudnya kita totalkan dulu berapa gram tu untuk 1 hari dan kita boleh bagikan divided dose lah. Tak adalah kalau berat orang tu 100 kilo kan nak bagi 100 gram madu, jenuh nak minum sekaligus. Kan? So bolehlah divide kepada 4 kali ke 2 kali makan macam itulah. Kalau yang habatus sauda tu mereka guna 80 mg per kilogram per day. Per kilogram, dia ikut kilogram lah. Selalu macam kita kira ubat, actually macam ubat Panadol apa semua tu sebenarnya ikut gram, ikut berat sebenarnya. Tapi macam orang dewasa kita macam okey lah, dia ambil lah 2 biji tu 1,000 tu boleh lah untuk orang dewasa, sebab kita ambil kira orang dewasa tu berat dalam 60 ke 70 kilogram kan. Tapi kalau macam budak, baby, that's why memang very detail. Lepas tu kadang-kadang kan kalau kita tengok ubat demam baby kan ada 1.3 mil lah, 1 mil lah, kan dia lain-lain. Lepas tu kena tengok pula ubat demam budak-budak tu dia ada yang formulasi 250 mg per 5 mil, ada yang formulasi berapa 500. Saya pun dah lama dah tak bagi, anak-anak pun dah besar. Alhamdulillah anak-anak pun jarang sakit kan, sebab kita orang pun walaupun anak saya tak mengamalkan sangat produk-produk makanan sunat, tapi at least kita orang ni biasa juga buat urutan terapi ni kan, so membantu jugalah boost imun tu sebenarnya. Betul tu, siapa yang tulis balik ni, 1 gram per kg per day dengan betul. saya nak tanya sikit doktor. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, ada dalam sosial media banyak yang share maklumkan contoh macam dengan kesan lepas daripada terkena, contoh orang yang kena COVID ni, contoh yang kena COVID yang agak kritikal ke ataupun yang masalah paru-paru dan sebagainya, adakah selepas dia sembuh, paru-paru dia tu ataupun kesan yang berlaku pada tubuh badan dia tu akan menjadi masalah lagi ke masa hadapan ataupun dia boleh recover balik? Maksud dia macam mana tu? Okey, betul. Sebab saya tengok kebanyakan mereka ni sekarang ni, sebab kita kan orang kata still ongoing kan, kita punya ni kan. So far saya tengok mereka-mereka yang teruk, yang duduk ICU ni, mereka ada diberikan appointment rehabilitasi paru-paru, lungs rehab. Sebab saya ada juga tanya kawan yang duduk ni tau, pakar radiologi. Memang dia kata kalau pesakit COVID ni memang putih habis tau. Maksudnya macam rosak teruk dia punya paru-paru tu. So kalau ikut logik akal lah, kalau ikut logik akal tu macam mustahil kan. Tapi sebab kita pun Malaysia, duit nak beli ubat pun orang kata payah nak cerita benda ni, sedih kan. Kita nak buat study, nak tengok orang tu progress tu lagi lah. Tapi itulah dia kata actually masa dia tengok 2 weeks post infection kan, bila dia try buat CT scan tu, dia kata memang nampak ada improvement tapi tak banyak. Mungkin ambil masa lama lah, tak tahu berapa lama. Maksudnya bolehlah disembuhkan, cuma itulah mungkin dengan bantuan yang holistic Shifa ni lah. So you all yang ni kena bantulah kawan-kawan yang ni kan, sebab macam saya pun jiran-jiran ni, saya pun bukanlah skeptikal macam dia, saya pun macam risau kan, doktor tapi pergi suggest benda lain, macam itulah. Jadi saya awal-awal tu saya just bagi dia orang, saya bagi free je kat dia orang. Habatus sauda tu bagi dia orang cuba. Lepas tu bila dia orang dah makan dah rasa dan dia orang nampak ada improvement kan, so baru start lah dia orang nak try benda-benda lain. Kadang-kadang orang takut. Macam saya sendiri pun dulu saya pernah cuba, maaf kena cakap pula dia punya ni pula, dia punya brand. Ada satu tak payah cakap, ada satu brand ni dalam soft gel kan. Ya Allah, bila makan 1 hari duk rasa after taste tu saya tak boleh pergi lah. Saya rasa tu masa sebelum saya try yang Sihatin ni, saya tanya Ustaz Rozi, dia punya after taste teruk tak?
Lepas tu ustaz kata tak. Lepas tu saya test bila makan dengan perut kosong dengan after meal, maksudnya bila kita spray dulu baru breakfast lagi better. Dia punya after taste tu semakin berkurangan berbanding kalau macam kita dah siap makan baru spray. So dia punya after taste tu lagi kuat lah. Tapi yang saya try sendirilah. That's why actually doktor kalau nak ambil BSOP, ambil Evo, ambil BSOP, ambil madu. The madu taste will cover the taste of the BSOP, insyaAllah. That's the tips lah. Okay. Macam ni Puan Aida, macam kalau sakit tekak kan, kalau kita spray direct bawah lidah memang very fast tau. Within half an hour saya pun cakap, ish macam magic. Saya kata betul-betul magic ni. Sebab saya, Alhamdulillah. Sebab saya memang walaupun saya doktor sebenarnya saya jarang makan ubat demam. Ubat batuk. Memang ya Allah tak boleh. Memang nak muntah. Saya tak boleh ubat air. Jadinya memang kalau rasa tekak dah start perit, memang saya jenis suka gargle dengan air garam tau. So kalau macam gargle dengan air garam, saya tengok you kena tunggu macam 3 kali, 4 kali you gargle baru okey. Tapi dengan bila saya try ambil habatus sauda ni, ya Allah, macam magic. Within half an hour to 1 hour. Because because of the molecule punya size and also dia punya nutrients and the thymoquinone tu. Actually-nya itu anugerah Allah untuk kita. Ya, betul. Yang kita tak pernah nak pay attention kan? Dan lagi satu saya tengok formulasi yang Sihateh ni dia cold press. So dia tak ada mengalami proses macam kalau nak bentukkan dalam soft gel kan ada proses. Ada heating process, yes. Ya, itu akan mengurangkan lagi khasiat habatus sauda tu sendiri. Sebab tu saya tengok orang yang beli kapsul, beli soft gel apa semua tu, dia orang boleh makan hari-hari macam tu saja. Tapi kalau macam Sihateh punya ni tak boleh makan direct hari-hari spray, tak boleh. Dia kena campur dengan Evo ataupun madu tu. Ya, betul. Lagi satu kalau dengan akak memang tak galakkan orang ambil kapsul because orang Malaysia pemalas minum air. So that one also actually-nya have a indirect impact, intangible impact dekat kita punya organ. So I don't like to macam bagi dia orang makan kapsul lah. So bila orang datang jumpa akak kata nak kapsul, akak explain lah kenapa semua tu kan. Lepas tu majority ada yang terima, ada yang tak terima. Tengoklah, bergantung. Kalau masing-masing mental block nak makan minyak, memang tak boleh terima lah. Tapi kalau you nak ambil yang kapsul, kalau Evo you need to take at least 12 to 13 capsules a day to meet the requirement, the daily requirement. Yes. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya pass semulalah kepada Puan Syamimi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah selesai sudah perkongsian daripada Dr. Nur berkenaan peranan kita sebagai pejuang makanan sunnah lah, makanan Quranic food ini untuk sama-sama sebarkan kepada masyarakat berkenaan kebaikan makanan Quranic ini kan dalam membantu masalah COVID-19 yang sedang melanda kita sekarang. Okey, jadi insya-Allah ada lagi apa-apa soalan daripada penonton-penonton ataupun peserta-peserta yang dalam Zoom ni? Okey. Dah senyap tu Mimi tak adalah takut. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kalau dah tak ada lagi mungkin setakat ni saja dulu kelas sesi kita untuk petang ini. Ustaz Rozi ada ni satu soalan lagi. Saja Kushairi Rejab. Dia katakan please give advice to those yang reluctant. Allah, memang susah nak paksa benda ni pada saya kan. Benda ni semua taufik dan hidayah ni milik Allah jugalah. Betul, yang penting kita share je. Sebab macam vaksin ni dia sebenarnya dia lebih kepada macam safety net, macam kita punya seat belt. Dia tak menjamin yang kita tak kena COVID-19, tapi sekurangnya kalau kita kena dia boleh mengurangkan gejala. Kan macam kita pakai seat belt, dia tak jamin kita tak accident, tapi kalau kita ditakdirkan accident, impact accident tu boleh dikurangkan.
Betul. Ini satu ikhtiar lah sebenarnya kan. Satu ikhtiar untuk kita bantu bina tu sistem imuniti yang bagus lah daripada badan kita kan, insyaAllah. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi tambahan daripada semua, insyaAllah mungkin setakat ni saja sesi kita untuk petang ni. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Noor atas perkongsian yang diberikan. Jadi kita ambil gambar dulu, Mimi, jangan lupa. Betul-betul. Kita ambil gambar dulu. Mohon semua untuk buka video dulu. Sebelum tu, sebelum tu kita sementara menunggu yang lain untuk buka video. Kita tutup dulu majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak-banyak sangat, Doktor. Okay, ready semua? Okay, kita ada 3 page. Okay, saya start dengan page yang pertama dulu. Sorry Mimi, akak punya pakai ni tak boleh nak on kamera. Akak pakai telefon tak on kamera, sorry. Okay, kaedah. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Okay, page yang pertama. Sekejap ada 2 page lagi. Yang kedua. Okay, 1, 2, 3. Dan page yang ketiga. Okay, 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah berakhir sudah sesi kita pada petang ini. Alhamdulillah sangat banyak info yang kita dapat daripada Dr. Noor pada petang ini dan insyaAllah semoga kita sama-sama terus sebarkan kebaikan dan manfaat makanan Quran ini kepada mereka di luar sana. Jadi insyaAllah setakat ini sahaja dulu sesi kita untuk petang ini. Ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mimi, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okey, bye-bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih.